Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormati Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Surah Al-Kautsar, hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, yang saya doakan kerahmatan dan keberkatan Allah SWT dan atas kita semua insyaAllah. Jadi dapat lagi kita bertemu untuk pertemuan yang kedua kita pada bulan ini di luar jadual, tapi alhamdulillah di hari Khamis saya biasa kosong lah. Kosong maksudnya tidak ada jadual tetap. Sebab biasanya hari Khamis ni banyak tempat dia baca Yasin. Dia baca Yasin. Jadi hari lain tu mungkin ada jadual tetap lah. Hari Khamis ni dia bulan macam ni lah. Jadi sama-sama lah kita mengangkatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Kita masih lagi di dalam nikmatnya yang paling utama, nikmatnya yang telah disempurnakan, itu nikmat iman dan Islam. Satu-satunya nikmat yang Allah redha, yang mana kita cari selain daripada Islam, Allah tak redha. Apabila Allah tak redha, lawan kepada redha ni murka, laknat. Jadi wa raditu lakumul Islam madina. Apabila kita mencari sesuatu yang lain selain daripada Islam sebagai satu adin, sebagai satu cara hidup, lawan kepada redha itu kemurkaan Allah, kelaknatan Allah. Jadi mencari selain daripada Islam itu dapat laknat Allah, dapat kemurkaan Allah. Jadi orang kafir hidup senang, itu istidraj. Itu istidraj namanya. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita ataupun diri kita sendiri tak semayang pun tak apa, hidup senang juga, itu istidraj namanya. Bila istidraj ini sama taraflah dengan orang yang tak ada syahadah itu. Na'udzubillah, ya. Baik. Kemudian sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita sentiasa berada dalam nikmat kesihatan badan dan kelapangan masa. Dan kedua-dua nikmat itu penting, sebab kita cerita ni tentang bab mati. Kita tak nak nanti apabila, untuk diri saya juga lah, apabila kita sedar-sedar saja buka mata, kita dah duduk dalam, kita dah di alam barzakh. Kita buka mata saja, dah betul ke tidak, Allah Alam dah, sama-sama kita kesana nanti. Buka-buka mata, hidung dah kena tanah. Orang tolak gitu dalam tiang lahat tu kan, sampai hidung terkena tanah. Kadang ada tempat-tempat tertentu dimasukkan tanah ke dalam mulut, boleh? Tak salah. Ataupun disendal bawah kepala kita buku-buku tanah, diletak di bawah dagu kita tanah. Terus dah Allah, ya Rabbi. Jadi bila kita dah sampai ke situ, barulah kita sedar selama ni ialah dah tak guna lagi. Apa yang kita tinggalkan, apa yang kita buat di dunia dahulu, yang kita tinggalkan, yang kita tak buat, sesuatu yang kita buat, bila dah duduk di dalam himpitan tanah, na'udzubillah. Saya ada satu surau, nak marah juga. Jadual kuliah, minta maaf Ustaz, minta tangguh. Malaysia dalam Vietnam. Jadi kita pun ayalah kan. Tapi memang nak marah juga. Malaysia menang ke, Malaysia kalah ke, apa guna? Kalau Malaysia ni macam Brazil sekalipun, ranking nombor 1 dalam dunia, setiap kali World Cup kita juara sekalipun, tapi Syekh Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, dia kata macam mana kita nak tengok sesuatu itu berguna ataupun tidak dalam hidup kita. Itu sesuatu itu mesti mendatangkan kesan yang baik pada 5 perkara. Yang pertama, akidah. Kalau kita lakukan sesuatu ataupun kita tinggalkan sesuatu itu, menambah baik, meningkatkan lagi akidah kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT, tidak. Yang kedua dari segi akal. Yang 5 perkara itu kan, Islam jaga 5 perkara. Kalau kita lakukan sesuatu ataupun tinggalkan sesuatu itu, menambahkan lagi akal kita, ilmu kita, silakan. Yang ketiga, zuriat kita. Yang keempat, harta kita. Yang kelima, maruah kita, ataupun harta benda kita. Kalau Malaysia ni nombor 1 ranking bola sepak dunia, adakah masalah kemiskinan di Malaysia ni selesai? Adakah masalah sosial yang berlaku sekarang ni selesai? Ataupun boleh membantu? Tak juga, macam tu juga. Jadi jelaslah sesuatu itu memang tak berguna. Syekh Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala kata, kalau tak mendatangkan kebaikan kepada 5 perkara tersebut, ataupun tak 5 lah, antara sebahagiannya, ataupun tak sebahagian lah, tak dapat 1 pun,
dapat membantu antara 5 perkara itu, dapat bantu 1-2 perkara, lepas itu pun bolehlah dianggap itu bermanfaat. Jadi kita tak nak bila kita duduk dalam himpitan tanah nanti, ya, kita sedar saja. Sebab sahabat pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah kita di alam barzah nanti Allah akan kembalikan akal kita? Ya. Rasulullah kata Allah akan kembalikan akal kita. Maksudnya dalam alam barzah Allah beri akal kita balik. Apa akal tu? Ingat balik apa di dunia tu, apa yang kita buat di dunia tu. Kalau benda yang kita buat di dunia dahulu membantu kita dalam barzah, itu satu nikmat, seronoknya, suka. Tapi Allah antara azab yang Allah beri bila duduk dalam barzah ni, Allah ingat balik, Allah beri kita ingat balik tentang benda-benda yang tak berfaedah kita buat dulu, benda-benda yang mendatangkan kemaksiatan kepada kita dulu, benda-benda yang menyebabkan kita dipukul, diseksa dalam barzah. Itulah salah satu daripada seksa, ya, apabila dengar saja bunyi kedatangan 2 malaikat itu, teringatlah kita tentang perbuatan kita semasa di dunia dahulu, melakukan perkara yang tak mendatangkan kepada diri, 2 perkara. Sesal tak sudah, itu antara azab. Belum diazab lagi, ingat tentang benda yang kita tak buat semasa di dunia itu pun itu azab, ya. Na'udzubillah. Jadi begitulah, ya. Sampai tangguh pengajian semata-mata kerana Malaysia lawan Vietnam, ya. Menang ke kalah? Menang. Apa bedanya? Kalau kalah, apa bedanya? Skepeng tak ada. Menang pun tak ada apa-apa. Menang pun tak ada apa-apa kebaikan kepada kita. Apa tak lagi kalah. Nanti orang kata pula, ustaz ni anti bola sepak. Tak. Saya ada sijil ke pengadilan daripada FNS, ditawarkan lagi oleh FNM. Saya kata stop dulu lah. Saya ada sijil ke jurulatihan FNS, FNM offer lagi. Sebab saya guru. Saya ni gila juga bola sepak sebenarnya. Gila juga. Sebutlah bola sepak dunia ni, saya boleh cerita. Saya tak baca majalah Malaysia ni. Majalah bola sepak yang saya baca, saya langgan lagi semasa sekarang, walaupun saya dah tinggal. Majalah World Soccer yang sekarang ni hampir RM20 lebih. Sekarang nilai Malaysia dah turun, dan mungkin naik RM30 setiap bulan. Bukan nak kata apa, tapi nak beritahu, kita boleh, kita jangan kita boleh asingkan yang mana keduniaan yang perlu, yang mana kita tinggal. Saya baca ada dasar ilmu lah. Saya suka senjata, saya beli majalah senjata. Saya suka kisah kapal-kapal perang ni, kapal-kapal terbang, senjata-senjata saya beli. Saya dengan ADJ, Asia Defense Journal, bukan nak kata apa lah, kan? Tapi itulah ilmu, tapi jangan sampai kita rosakkan. Ni bayangkanlah final, Pahang lawan apa, tengok dalam suatu khabar sampai panjat pagar tu kerana nak dapat tiket, pijak kepala yang di bawah. Yang di bawah tu menjadi apa benda tak? Cari gambar. Ya Allah, teruk. Okey, baik, kita sambung lagi. Qala mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi umurihi bidarati amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia tu Allah, dia menjadikan kubur sebagai penjara dan tahanan yang sangat sempit bagi orang-orang yang celaka sampai hari pengadilan nanti. Na'udzubillah. Dialah yang menganugerahkan kenikmatan yang menyenangkan, dan dialah yakni Allah yang menimpakan azab yang tidak boleh ditolak, ya. Jadi kubur, alam kubur, ya, apabila keluar saja roh daripada mulut kita, ya, roh kalau keluar daripada mulut kita, ya, dalam hadis Rasulullah, hadis sahih, ya, bila keluar saja mata kita semualah yang akan mengikut roh tu. Sebab tu kalau kita meninggal, mata gitu kan, bukannya kerana kempunan, bukan kerana tak dapat apa-apa, kerana dikatakan mata kita mengikut roh kita. Roh kita keluar, sempat lagi mata kita ikut. Kita terbuka, mata kita akan terbuka, mulut akan terbuka, ya.
Jadi wajib kena tutuplah. Tutupkan mata, tutupkan mulut. Ya, mulut kalau tak boleh nak ditutup, ikatlah. Ikat. Biasa. Okey, kemudian maka bermulalah alam kiamat kita, ya. Kemudian untuk seketika kita akan dapat lihat bagaimana tubuh kita diuruskan sebelum kita dihantar ke kubur, ke alam kubur lah, ya. Jadi kita akan dapat lihat. Sebab itulah bagaimana ataupun siapa orang yang datang melawat jenazah kita, ya, apabila kita di alam barzakh, segala-galanya akan double, akan triple. Sakit di dunia, di alam barzakh lebih sakit lagi. Kalau sedih di dunia, di alam barzakh lebih sedih lagi. Contoh kalau di dunia ni, orang jentik telinga kita, kan? Jentik telinga kita sakit. Tapi ketika kita dimandikan, tubuh kita dimandikan, orang tarik telinga kita, lagi sakit. Masih lagi ada hubungan serba sedikit antara kita dengan tubuh kita. Selagi kita tak dihantar ke kubur, yang kemudian tak ditinggalkan, baru masuk ke alam barzakh. Putus habis dah. Jadi apabila kita melihat siapa yang melawat kita, jenazah kita, ramai orang datang melawat, itu nikmat, seronok, ya. Jenazah kita tak ada siapa pun datang melawat, ramai orang datang melawat tu kat luar, betul kan? Pakai kopiah belaka, borang kat luar, kan? Kau tengok mana tadi, biasa lawat tadi, kan? Bila kematian, 3 soalan saja yang berkaitan dengan kematian, ya. Bila mati macam mana? Yang ketiga, baru lagi aku jumpa dia semalam. Soalan yang keempat, dah habis dah. Kau pergi mancing? Mana mancing? Kita pasal desa dan sebagainya. 3 soalan tadi biasa. Bila matinya? Malam tadi. Sebab apa? Tak, dia jatuh dalam bilik air. Ya, aku dah lama betul tak jumpa dia. Dah sebulan dah. 3 soalan. 3 tu je. Yang keempat dah kita benda lain. Jadi kita yang duduk di dalam roh pada masa itu akan dapat melihat semua. Kalau jenazah kita, ya, diiringi dengan ayat-ayat Al-Quran, diiringi dengan doa-doa, ya, itu baiklah kematian. Seronoklah, gembira, ya. Tapi apabila jenazah kita, anak kita sendiri pun tak nak mandi, kan? Tak pandai, takut badi mayat apa benda, kan? Bapak kau sendiri pun pada badi, kan? Mak sendiri mati pun kita ada badi. Mana boleh begitu? Biasa, kan? Duduklah dia kat dapur, dia menangis. Nangis, tak salah menangis. Pasal salah kematian anaknya pun nangis. Lambang kelembutan hati, ya. Baiklah, tolong mandikan tu. Tak boleh, tak tahan apa semua. Pula ada kata kalau kita memandikan jenazah, air mata jatuh atas mayat, siksa mayat pula. Mana pula dapat? Mandikanlah mak kita, mandikanlah isteri kita, suami kita dengan sebagainya tak kisahlah. Dengan keadaan sedih, silakan. Memang dia suruh pun sedih, ya. Dan roh yang melihat, dia sedih dengan kematian itu, dia suka. Apa kata roh? Kita di alam roh, bila melihat orang gelap, kita tahu ada kematian kita. Mana kita nak? Orang yang memandikan kita, kan, mengalir air mati, kita dalam roh macam mana? Tentu kita semua sayang orang tadi, ya. Kalau orang menyembah sebab orang salam kata, ya, segerakanlah urus jenazah. Ini kita orang Melayu banyak nak kena ubah dapat jenazah. Kerana kalau kita melambat-lambatkannya, kalau orang itu baik, kita telah melambat-lambatkan nikmat kubur ni. Kalau orang itu jahat, kamu telah melambat-lambatkan membuang masalah kamu. Itu sama-sama, ya. Maknanya kalau roh tu roh baik dan nampak dah kubur tu tak sebagai taman-taman syurga. Bila kita melambat-lambatkan menguruskan jenazah dia, kita telah melambatkan kenikmatan yang dia akan dapat, ya. Tapi kalau roh tu orang yang maksiat, orang asli, orang fasik, orang salah kata segera kena bereskan. Kamu nak tanggung lagi ke masalah tu, lepaskan terus. Sebab tu kita apabila kita menyembahyangkan jenazah, Islam dah ajar dah. Sembahyang jenazah ni sembahyang yang paling senang sekali dalam dunia, paling ringkas. Tak ada rukuk, tak ada sujud, angkat takbir 4 kali dah beres. Kemudian segeralah hantar ke kubur. Tapi kita tu lagi, kita bertahlil lagi kita, ya. Depan jenazah tu boleh tahlil, hantar ke jenazah tu. Lepas kita tahlil lah sampai bila-bila tak tu.
Kita dah makruh hukumnya, melambat-lambatkan hukumnya makruh. Baik. Jadi dalam bab contoh yang pernah berlaku, jenazah tu meninggal waktu asar, betul-betul tepat asar, nak dikebumikan, disemayangkan di surau. Kemudian di masa tu pula nak solat sunat qabliyah ramai-ramai. Dah ada jenazah dah tu, masuk waktu mana wajib? Solat jenazah wajib ke tak? Solat asar wajib ke tak wajib? Dua wajib kan? Dua kewajipan. Bila dah dua-dua wajib, bertembung antara dua wajib, mana kita nak buat dulu? Ya, tengok keadaan. Bila awal waktu asar, ya, awal waktu asar ni pendek, ya. Kalau zuhur pun, mana kalau bertembung dua wajib, solat asar mesti diringkaskan, ya, disederhanakan, kemudian segera solat jenazah. Solat jenazah ni hukum wajib. Dan mengebumikannya hukumnya wajib. Banyak wajib. Itu wajib. Sederhanakan solat asar dan segera solat jenazah. Solat jenazah tak panjang, kemudian segerakan jenazah tadi, kebumikan. Ini nak solat sunat qabliyah pula dulu. Solat sunat qabliyah tu sunat je. Antara sunat dengan wajib, dahulu wajib dah kena. Dari segi aulawiyatnya, solat asar dulu. Kemudian lepas solat asar tu tak payah wirid-wirid lagi dah. Nak wirid lagi. Tak pernah wirid panjang tu. Petang tu panjang tak wiridnya. Sebab ramai bayang tu. Banyak kita orang Melayu nak kena ubah. Ya. Ini marah ni kalau baca kalau ada kuliah ada fiqh alawiyat tu. Kalau kita ada kuliah kita boleh faham. Kita marah sangat dengan orang yang banyak benda-benda adat ni. Segerakan jenazahkan dah. Lepas tu kita sayang dengan solat sunat qabliyah asar tadi, qada. Buatlah solat sunat qabliyah lepas itu. Solat sunat qabliyah asar selepas kita menyelesaikan jenazah kita tadi. Ya. Jadi sebab itulah, ya, bagi yang orang yang mati baik, segerakan jenazahkan dia sebab nikmatnya dah menunggu. Sementara orang yang asri, orang yang fasik, kita tahu masa hidupnya dulu kaki judi, ya, kita tahu kaki minum dan sebagainya, ya, kalau ikut ulama, orang yang macam ni, yang nak menjenazahkan dia, menyembahyangkannya, tak payah ramai, 3-4 orang dah cukup. Sebagai pengajaran kepada orang yang hidup. Itu akibat bila jadi asri, bila jadi fasik. Jangan tak sembahyangkan dia, berdosa pula. Orang baik kena ramai-ramai. Datang ramai-ramai. Jenazah tu nak disegerakan, pergi angkat jenazah. Yang tak solat tadi. Solat. Sebelum solat. Jenazah dah berkubur, tak apa. Ya. Tapi golongan fasik, golongan yang menentang syariat Allah dan sebagainya, wajib jenazahnya tetap juga wajib dibereskan, disolatkan, dikafankan, dikebumikan. Tapi ulama kata tak payah ramai, 3-4 orang dah cukup. Sebagai pengajaran kepada orang yang hidup. Itu akibatnya. Kalau di dunia kamu menjadi fasik, kalau di dunia kamu menentang syariat Allah, ini tidak. Sama je. Orang yang menentang syariat Allah pun ramai yang menyembahyangkan. Ini kata ulama, ya. Bukan kata saya ustaz ni, saya bukan ulama. Saya ulang balik kata ulama, ya. Kemudian dialah yang menganugerah kenikmatan yang menyenangkan. Boleh jadi alam barzah itu, bukan boleh jadi, memang jadilah alam barzah itu sebagai taman-taman syurga, yang bagi golongan yang nak dapat, nak masuk syurga, ya. Baik. Semua yang ada di langit dan di bumi bersyukur kepadanya, dan seluruh yang ada di dunia serta di akhirat memanjatkan puji kepadanya. Kalau orang yang mati dalam keadaan baik, satu hadis yang panjang tak bawa kat sini, yang mana apabila roh itu dibawa ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai ke kita sampai semua ni, kita akan rasa semua ni, ya. Ini alam ghaib. Kita boleh sebut berdasarkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran dan apa Rasulullah sebut secara sahih. Tapi yang tepat-tepat ni macam mana, semua kita lalui, ya. Wajib kita beriman, kita akan lalui semua, ya. Bagaimana roh kita akan dibawa ke sisi Allah SWT, kita akan melalui sepanjang langit, ya. Akan melalui pintu-pintu langit, ya. Dan apabila golongan yang fasik, golongan yang asri
Bila sampai ke satu pintu langit, malaikat akan berkata, roh siapakah ini? Bodoh wajahnya, busuk baunya, ya, dahsyat keadaannya. Lalu malaikat yang membawa roh itu akan berkata, inilah orang yang jahat di dunia dahulu. Namanya buruk, akhlaknya buruk. Dan di dunia dulu dipanggil dengan panggilan-panggilan buruk. Begitulah sampai beberapa langit tak bertemu, sehingga sampai di hadapan Allah SWT. Nak ditulis ketentuannya lagi, nak ditulis segala amalan baik dan buruknya, kemudian akan dicampakkan. Roh itu akan dicampak pula ke dalam satu tempat bernama Sijil. Apa dia Sijil? Itu tempat bagi golongan-golongan yang bakal masuk neraka. Dah sampai ke 7 petala langit sana, dicampak pula ke dalam 7 petala bumi paling bawah. Namanya Sijil. Ya. Kalau golongan-golongan yang baik sampai saja ke alam langit, ya, ke alam malakut, seluruh penduduk langit akan memujinya, akan mendoakannya. Siapakah roh ini? Roh orang-orang yang baik, roh yang begitu cantik sekali keadaannya, begitu wangi, begitu baik sekali layanannya di bawah, dan didoakan oleh malaikat di sepanjang perjalanan sampai ke sisi Allah. Kemudian akan diletakkan di satu tempat bernama Indiyin. Indiyin katanya di langit ketujuh sana. Situ roh, kedua-duanya alam barzakh belaka. Sijil alam barzakh, Indiyin alam barzakh. Cuma alam barzakh bagi golongan yang bakal masuk neraka namanya Sijil. Alam barzakh bagi golongan yang selamat di sisi Allah SWT namanya Indiyin. Ya, semuanya alam barzakh lagi. Tak balik ke bumi lagi dah kita. Tak balik ke dunia lagi dah. Melainkan kalau ada roh baru, katanya yang masuk ke alam barzakh, insya-Allah kita akan kenal. Roh-roh orang lain yang masuk ke alam barzakh, ya, kalau duduk satu grup dengan kita akan kenal. Kalau orang kampung kita boleh tanya balik, isteri aku dulu macam mana? Anak-anak aku yang aku tinggalkan dulu macam mana? Lalu kata roh tu, bini kamu dah kahwin lain dah. Anak-anak kamu ada masuk universiti, ada begitu. Itu dikatakan ada riwayat yang mengatakan roh yang akan di alam barzakh kita boleh kenal roh orang yang sama-sama duduk di dunia dahulu dan boleh bertanya. Begitu, ya. Kalau dalam satu grup lah, kalau seorang di Sijil, seorang lagi di Indiyin, tak bertemu lah, ya. Okey. Tapi balik semula ke dunia, malam 7 liko ke apa benda ke, roh balik melawat semula tak ada. Tidak ada riwayat yang mengatakan begitu. Ya, rumah tinggal, lalu orang tengok ada dia tercokoh kat depan rumah, rohnya balik. Itu jin jahat, ya. Jin baik pun jahat juga, ya. Dia perangai dia begitu, jin ni, ya. Dia suka begitu. Dia suka huru-hara dalam masyarakat. Seorang mak rempit pernah aksiden di satu selekor, tepi selekor tu ada batu-batu besar nak buat jalan, meletum kat situ habis, motor hancur, dia pun hancur, kan. 3 hari lepas tu tercokur dah tepi atas batu tu. Jadi kawan-kawan itu, roh balik dah, dia pergi balik, dia datang pula ke tempat tu, kan. Itu hanyalah jin sahaja. Rohnya dah di sisi Allah, sama ada di Sijil ataupun di Indiyin, kita tak tahu. Wallahu a'lam, ya. Semoga selawat serta salam sentiasa dilimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik berbagai mukjizat yang nyata dan tanda-tanda kerasulan yang mengagumkan, serta segenap keluarga dan sahabatnya. Ya, baru-baru ni mungkin dah pernah cerita kot dengan tuan-tuan, ya, bertemu dengan seorang Syiah, ya. Syiah ni rupanya antara sahabat yang paling dianti sangat Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak tahu apa, ya. Sahabat lain pun dia kafir jugalah, ya. Sayyidina Abu Bakar bapa kepada pelacur, Sayyidatina Aisyah tu pelacur, dia alhamdulillah ni tengok dah, saya pun tak suka, ya. Sayyidina Uthman tak guna, Sayyidina Ali okey, ya. Kemudian Sayyidina Umar tak tahu mengapa anti sangat dia dengan Sayyidina Umar ni, ya. Antaranya mungkin kerana, ya, serta segenap keluarga dan sahabat. Antaranya ialah kerana pernah Rasulullah dalam satu riwayatnya, riwayatnya sahih lah, ya, kalau ada lagi Nabi selepas aku, Umar lah Nabinya.
Tetapi dah tak ada lagi dah. Dah tak ada lagi dah Nabi selepas aku. Kalau boleh ada, dia tu Umar lah Nabi-nya. Jadi dia berpesan, belajarlah dengan Umar. Ya, ikutlah asar Umar. Asar ni maknanya apakah tindakan-tindakan ataupun fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Umar, ikutlah. Marah betul dia. Jadi nak sebutkan tentang seorang Syiah ni, dia kata dia boleh melihat alam kubur. Jadi alam kubur yang paling teruk sekali dia tu, yang paling gelap, kubur Sayyidina Umar lah dia tu. Yang paling sempit, yang paling gelap, yang paling banyak api neraka dia tu, kubur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian jumpa lagi Syiah ni pun gitu juga. Ya, cukup dia, cukup marah dia dengan Sayyidina Umar. Jadi kisah alam kubur ini tak ada siapa yang dapat tahu, ya, melainkan kita semua sampai ke situ nanti. Cuma dah disebutkan dalam hadis sahih bagaimana Rasulullah dapat mendengar orang yang diseksa dalam kubur, diazab dalam kubur. Bila Rasulullah dah dapat kelebihan itu, kita manusia biasa tak dapat. Ya. Baik. Bagi setiap manusia, kematian adalah tempat kembalinya. Tanah adalah alas tidurnya. Cacing adalah temannya. Malaikat Munkar dan Nakir adalah teman duduknya. Cacing adalah temannya. Ini merupakan kata majazi lah. Ya, dari segi tubuh badan kita, ya, akan dimakan oleh cacing lah. Ya. Di alam barzah ada beberapa hadis sahih, ya, diseksa oleh binatang-binatang tertentu. Oleh ular bernama Syuja'ul Aqra'. Kemudian oleh Syuja'ul Aqra' ni katanya, ya, Syuja'ul Aqra', ular yang boleh bercakap dan sebagainya. Kemudian kalajengking. Itu antara ada dalam hadis sahih, ya, binatang-binatang yang akan menyeksa manusia. Dan kalajengking itu sebesar rumah. Ya. Cacing yang menjadi teman ni sebagai majazi saja. Kita duduk di dalam tanah, badan kita menjadi makanan cacing. Malaikat Munkar dan Nakir teman duduk, itu dah memanglah, dah semestinya. Ya, Allah kurniakan teman kepada penduduk alam barzakh, ya. Semua orang ada teman. Ya, iaitu orang yang bersembahyang akan dapat teman. Orang yang duduk solat di dunia akan dapat teman. Tapi kalau sempurna solatnya, dia akan dapat temannya yang sempurna. Namanya solat. Ada sejenis makhluk yang akan duduk dalam barzakh bersama dengan orang Islam, namanya solat. Ya. Dan solat itu kalau baik di dunia ini, solat kita akan menjadi teman yang baik di alam barzakh. Tapi kalau teruk solat kita, buruk solat kita, solat sah. Tapi boleh jadi fasik, tak khusyuk, tak membentuk akhlak kita, akan dapatlah teman yang jahat, teman yang nakal, teman yang huluk semasa di alam barzakh nanti. Ya. Ya. Illa ladaihi raqibun atid, Allah kata. Dan tidaklah, ya, pastilah ketika dia di alam barzakh nanti, Allah kata akan dapat teman namanya raqib atid. Itu dah pasti. Ya, illa ladaihi, ya, pasti akan ditemani oleh raqib dan atid. Bagi orang yang bakal masuk syurga, ditemani oleh raqib dan atid dengan soalan-soalan seminggu tanpa henti. Seminggu tanpa henti. Itu bagi orang yang boleh masuk syurga. Tapi bagi yang bakal ahli neraka, satu soalan saja dah cukup. Pasti tak berjawab dan akan dipukul lah, berdentung sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Tengok, ya. Sebab itulah, ya, padang hari kiamat, alam ghaib ini, alam roh ini, alam roh, alam barzah, alam mahsyar ini, bagi orang beriman susah. Bagi orang kafir lebih lagi lah susah. Kerana nak melepaskan persoalan itu saja seminggu tak berhenti. Bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, bagi orang yang selamat di sisi Allah, seminggu tak berhenti jawab soalan. Budak SPM 2 jam dah tak ada. Ya, kalau SPM tu lama sikit lagi lah, ya. 2 jam setengah. Ada subjek sampai 3 jam. Dah letih dah, dah penat. Ya. Ini seminggu soalan tak berhenti. Kemudian bila disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Dan sesungguhnya ke atas kamu tu lahafizin, pasti akan ada makhluk yang menjaga kamu, namanya kiraman katibin. Itu malaikat yang mencatat segala amalan-amalan kita. Lahafizin, pasti. La tu pasti. Kalau tak beriman dengan la sebiji itu rosak aqidah. Dengan perkataan la sebiji itu, lam ada tanda atas. Ya, pasti kamu semua akan ada hafiz, penjaga kita kiri kanan ni pasti ada sampai ke dalam kubur nanti. Ya, kiraman katibin, seorang beginilah kiraman katibin ni ketika di dunia dia catat semua. Segala report tu dia bagi kepada Allah. Allah serahkan pula kepada Raqib dan Atid. Itu dia. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna. Ya, kiraman katibin ini sentiasa mengetahui ma taf'alun, apa saja yang kamu buat. Ya. Baik. Kubur adalah tempat tinggalnya, perut bumi adalah tempat menetapnya, dan kiamat adalah saat yang ditunggunya. Sebab itulah disebut, kalau orang yang mati pada zaman Nabi Adam AS dahulu, lamalah duduk di alam barzah. Dan orang yang terakhir mati sebelum hari kiamat nanti sekejaplah di alam barzah. Tidak, Allah jadikan kedua-dua golongan ini sama saja rasa. Sebab makhluk ini adalah makhluk. Waktu ini adalah makhluk ciptaan Allah. Waktu ni, ya, waktu, detik waktu yang berjalan ini adalah makhluk juga, makhluk ciptaan Allah. Sebab tu wal as, kita terjemahkan sebagai demi masa. Al-asru ni pun akan bangkit di padang mahsyar nanti. Al-asru ni makhluk yang bernama al-asru ini, yang kita katakan sebagai masa, demi waktu, demi umur. Dia akan bangkit di padang mahsyar dan memberi kesaksian kepada Allah. Ya, inilah manusia yang ketika di dunia dia dulu mempergunakan aku, kejaranmu, untuk takarrub dan ta'abbud kepada. Bangkit pula al-asru yang seterusnya. Ini manusia masa di dunia dulu dia menghabiskan masa. Ya, waktu sehatnya digunakan untuk kemaksiatan, waktu sakitnya lupa kepada Allah, lupa untuk berdoa dan sebagainya. Itu al-asru, makhluk bernama al-asru, demi masa. Masa itu makhluk tuan-tuan. Ya. Dan Allah berikan kepada kita al-asru ni, Allah berikan kepada kita. Selagi kita hidup adalah al-asru itu. Ya, dia boleh menjadi satu kenikmatan. Masa ni menjadi satu kenikmatan bagi kita. Ya, satu pembaziran. Ya, semakin panjang umur, semakin lupa kepada Allah SWT. Semakin panjang umur, semakin keras, semakin tegar dia. Tegar ke tegar. Ya. Na'udzubillah. Ia pasti akan datang ke syurga atau neraka. Mahu tidak mahu, ia harus memikirkan tentang kematian, mengingatnya, bersiap diri untuk menghadapinya, merenungkannya. Itu salah satu berzikir. Zikir di mana ingat. Ya. Jangan kita ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat itu dia zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir ni ada dua jenis lah. Satu zikir lisan, satu lagi zikir amali. Kita nak zikir amali ni lah. Zikir lisan ni dapat pahala, menyebutnya, menyebut di mulut dapat pahala. Tapi kadang kita lupa, kita tak meresap dalam hati. Ya, pergi tahlil kenduri tahlil arwah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama pula imam. Ya. Yang kat dapur tu nasi minyak ke kari ayam apa semua dah baunya dah sampai ke depan. Dah lapar dah ni, cok-cok sikit dah ni pun la ilaha illallah, la ilaha, bila nak berhenti. Tapi mulut kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati bila nak berhenti Pak Imam ni dah lapar ni. Tetap juga dapat pahala. Pahala kena menyebut. Sebab tu zikir yang baik, zikir amali dah yang baik sekali. Kita melakukan sesuatu kerana Allah, ini dapat pahala ni. Allah suruh ni kita buat. Kita meninggalkan sesuatu kerana Allah, ni berdosa ni, haram ni, melanggar syariat ni, kita tak buat. Itu zikir yang sebaik-baik zikir. Sebab itulah, ya, kematian ini, ingat kepada kematian ini merupakan salah satu zikir. Kita buat sesuatu kerana ingat, selepas bila kita mati nanti ada balasan baik untuk kita bila kita buat benda. Kita tinggalkan sesuatu kerana kita beriman bahawa benda yang kita buat ni lepas mati nanti ada azab yang Allah nak sediakan kepada kita lepas kita mati nanti. Lalu kita tak buat benda tu. Itulah yang sebaik-baik zikir. Ya, sebaik-baik zikir. Baru ni ada satu masjid, ya. Ada satu grup zikir lah. Sekarang ni sahabat saya yang jadi nazir kat situ, dia
Dia tak join lah. Tapi dia dengar, okey lah, zikir nampak zikir. Jadi satu hari dia jemput saya untuk ni lah, jadi imam khatib kat situ. Jadi seri tak sekira tentang, tak sekira ringkas biasalah, setengah jam, 20 minit sebelum. Jadi menjaga akidah. Menjaga akidah. Lepas habis saja kuliah tu, habis majlis tu, saya tak tahu apa-apa dah. Tapi lepas itu sahabat saya telefon, yang saya rapat dengan dia, kau ni cerita bab akidah, dia dah bab akidah. Aku kena serang tadi dengan grup tu. Kenapa? Dia kata saya menyampaikan bab akidah itu kerana soalan macam nak beli grup tu pula. Saya tak tahu pun grup tu muncul. Dan saya tak cerita apa-apa pun. Mana saya cerita akidah biasa lah. Jadi saya nasihatkan, kalau apa yang awak buat ini tak melanggar akidah, tak melanggar syarak, mengapa nak terasa? Kan? Kita cerita biasa sajalah. Buat sesuatu tu biar ikut syariat, buat sesuatu tu biar ikut sunnah. Yang disebut betul, yang sahih sebutnya. Benda yang tak ikut sunnah, tak ikut syariat, tak usah lah. Hidup kita ni tak lama, hidup kita ni pendek. Dah hidup kita ni pendek. Amal ibadat kita sikit, salah pula tu. Kan? Grup tu terasa pula. Jadi kalau dah terasa, ada yang tak betul kan tu. Ya? Jadi bila kita, sebab itulah bila kita hidup di dunia ni, ya, ingat pada mati. Kemudian satu lagi, apa sahaja yang kita buat di atas dunia ni, ya, biarlah yang pertama ikut syariat. Sebab amalan kita tak banyak. Tuan-tuan mungkin pernah dengar, kalau golongan salafus soleh tu, setiap ada sahabat tu, setiap 3 hari hafaz Al-Quran habis. Setiap 7 hari, cuma SAW kata janganlah kurang daripada 3 hari. Bila kurang 3 hari dah habis khatam Al-Quran tu, Rasulullah SAW tak galakkan. Sebab nanti takut baca saja, entah apa benda baca. Sebab 3 hari habis, 3 hari habis, 3 hari habis. Digalakkan 7 hari baru habis. Jadi ada orang tanya, ya, setiap 7 hari khatam, setiap 7 hari khatam, tak buat apa-apa ke? Baca Quran saja ke? Tak kerja tak itu? Bila disebutkan khatam Al-Quran setiap 7 hari, dia bercakap macam ini pun dalam hatinya baca Quran. Dia bercakap dengan orang lain pun, berniaga di pasar, berjalan, apa saja urusan ke dunia, dalam hati baca Quran. Itu boleh setiap 7 hari, boleh habis. Jadi begitulah dengan kematian ini. Kita ni Al-Quran tak hafaz. Yelah, tuan-tuan hafaz lah, saya tak hafaz, saya bukan hafaz. Saya mengaku lah, tapi kena ada satu benda yang memang kita hafiz, itu ingat mati. Biarlah kita jadi tahfiz, orang yang sentiasa mengingat mati. Kita tak hafaz Al-Quran, tapi kita hafaz tentang kematian ini. Buat satu benda kerana wawasan kita selepas roh kita diambil nanti. Apakah benda ini mendatangkan faedah atau mendatangkan manfaat ataupun tidak selepas kita roh kita diambil oleh Allah SWT. Ya? Begitu. Jadi menurut Hujjatul Islam Al-Imam Radhiyallahu Ta'ala, disuruhnya kematian ini disuruh menjadi zikir. Ya? Kematian ini biar jadi zikir kita. Ya? Bukan bermakna bila ingat mati serba-serbi terhenti. Tidak. Pekerjaan kita menjadi lebih baik. Kerana apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini akan ada manfaat selepas mati, akan ada mudaratnya selepas kita mati nanti. Jadi hidup di dunia kita menjadi lebih baik. Pernah di satu masjid, tapi bukan saya, orang lain. Cuma bila ada jemaah menegur, asyik cerita bab mati saja. Bila masa orang Melayu nak maju, ceritalah bab ekonomi, ceritalah bab ni, cerita bab mati saja. Memang tak majulah kita. Tak apalah ustaz tu jawab. Kalau saya, kerana tak ingat matilah kita semua jadi mundur. Bila kita ingat mati, kita akan jadi maju. Tidak akan ada orang nak jadi perompak. Kerana ingat lepas mati nanti dosa perompak tu besar. Tidak akan ada orang yang nak berzina, berjudi untuk menipu dan sebagainya. Kerana semua benda itu akan membawa kesan selepas mati nanti. Bila semua perkara-perkara itu ditinggalkan, garanti kita maju. Sekarang ni kita tak maju kerana ramai orang lupakan hari mati. Ramai lupakan hari kiamat. Sebab itulah orang yang kaya nak kaya lagi. Orang yang dah ada kedudukan, orang dah ada pangkat dan sebagainya, nak pangkat lagi.
Sanggup pukul orang kerana nak pangkat, sanggup tipu orang kerana nak hantar benda orang, habis orang lain mundur dah tu, dia seorang saja maju. Tapi kalau ingat akhirat, ingat mati, insya-Allah semua orang akan maju. Begitu kan. Bila tak ingat akhirat, hak aku, hak engkau, hak aku juga. Habis dia ada seorang saja maju. Kita memajukan orang lain, kita pun maju, orang lain pun maju, ada pahalanya. Ada kebaikan di sisi Allah SWT. Sekali ya. Merenungkannya, mencurahkan perhatian kepadanya, fokus kepadanya dan menunggunya. Ia mesti menganggap dirinya termasuk orang-orang yang mati dan melihatnya berada di tengah-tengah para penghuni kubur. Segala sesuatu yang akan datang itu sudah dekat, dan yang masih jauh ialah sesuatu yang tidak akan datang. Ya? Mana benda yang tak akan dapat, no jauh lah. Benda yang pasti akan datang, dekat lah. Antaranya lah kematian. Baik. Dan melihatnya berada di tengah-tengah para penghuni kubur. Sebab tu melawat kubur, melawat jenazah, mengiring orang ke kubur merupakan salah satu daripada sifat-sifat salafus saleh dahulu. Cuma masalahnya sekarang, ya, tengok penggali kubur macam mana. Kita yang datang ke kubur macam mana. Penggali kubur sebab ini tak pakai baju, bisa kubur. Pakai topi tu ke belakang. Sambil menggali kubur mengata orang. Sambil menggali kubur mengata orang. Okay. Aurat tak tutup. Maknanya kematian itu tak mendatangkan pengajaran. Begitu juga lah kita yang ramai-ramai datang ke kubur. Ya. Jadi kalau talqin itu memanglah ada pendapat, ada kata talqin itu ada kata talqin itu tak ada. Tapi kalau talqin itu dibacakan dengarlah untuk kita yang hidup. Ya? Ingat, maknanya sambil kita dengar talqin itu seolah-olah lah kita bayangkanlah yang kita dah bagi dalam dahat mendengar orang membacakan talqin untuk kita. Dia suruh begitulah kita. Ya? Nak bergaduh dengan tak habis. Ada, tak ada. Yang sebahagian kata ada memang. Rasulullah SAW pernah bercakap dengan mayat-mayat orang Quraisy yang mati dalam perang Badar. Rasulullah SAW campak semua mayat-mayat ini ke dalam satu lubang perigi. Dan sebelum meninggalkan mayat tersebut, Rasulullah SAW bercakap dulu pada mayat tersebut, sekarang kamu tahu apa yang aku perjuangkan ini benar. Apa yang aku cakapkan kepada kamu adalah benar. Kewujudan Allah itu adalah benar. Seksa kubur dan selepas kematian itu adalah benar. Sekarang kamu sudah tahu tentang kebenarannya. Lalu sahabat bertanya, adakah mereka dengar apa yang kamu cakap ya Rasulullah? Ya, sesungguhnya mereka dengar, cuma mereka tak boleh nak balas balik. Mereka tak boleh nak jawab balik. Itu ada kisahnya, ada sandarannya. Yang ada pula sebagian kata tak ada. Bila dah roh dah terkeluar daripada badan, terputus habislah. Wallahu a'lam. Tapi apa-apa hal, Islam ini, syariat ini untuk kita yang hidup ini. Ya, baik. Kemudian segala sesuatu yang akan datang, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, al-kayyis, orang yang bijak itu, orang yang pintar itu, man dana nafsuhu, itu orang yang sentiasa menjaga amalan-amalannya semasa di dunia ini, wa amila lima ba'dal maut. Dia menjaga maruah hidupnya semasa di dunia ini dan menjaga amalan-amalannya untuk bersedia selepas mati. Itu orang yang bijak. Jadi maknanya orang yang bijak itu ialah buat apa saja, kembalikan, relatekan kepada apa yang berlaku selepas mati nanti. Itulah orang yang bijak. Buat sesuatu, adakah perkara ini akan dapat menyelamatkan aku di hadapan Allah SWT nanti ataupun tidak? Adakah aku berebut-rebut beli tiket bola ni sampai orang kata baju koyak rabak sampai pingsan-pingsan? Ada kesan baik tak aku di sisi Allah SWT nanti? Saya ingat begitu je. Sebab tu ada ulama Indonesia ni, jangan wawasan 20-20 boleh kata. Nanti sampai 20-20 dah terhenti dah wawasan tu. Sebutlah wawasan akhirat. Buat sesuatu itu kita kembalikan. Adakah selamat ataupun tak selamat semasa kita di akhirat nanti bila kita buat sesuatu perkara itu. Barulah betul wawasan kan. Kemudian
Akhir sekali satu hadis yang mana pesanan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Qala Jibril ya Muhammad. Tuan-tuan pun biasa dengar hadis ini. Berkatalah Jibril, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sebagaimana yang kamu suka, tetapi kamu kena ingat kamu akan jadi mayat nanti. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Di dunia ini kamu bolehlah sayang siapa saja yang kamu nak sayang. Kamu boleh sokonglah siapa saja yang kamu nak sokong. Kamu nak jadikan siapa atas dunia ini sebagai idola, jadikanlah. Fa innaka mufariquh. Tapi kamu ingat kamu akan berpisah dengannya. Ya? Dan apabila berpisah, kamu di alam barzah, dia di alam dunia. Ya, segala amalan-amalan terputus, tak ada apa kecuali doa-doa orang hidup pada semati saja. Ya. Dan apa saja amalan-amalan baik kita dengan di dunia dulu yang ada kaitan dengan dia membawa kesan baik dalam barzah, itulah dia. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Dan buatlah apa saja kamu di dunia ini, tapi kamu kena ingat kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, itu pesanan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Ya. Hiduplah, ya, kamu datang dulu ke dunia ini, ya, sebagaimana yang kamu suka, tapi kamu kena ingat kamu akan mati nanti. Ya, menjadi orang hebat di dunia, menjadi orang yang panjang umur di dunia, 80 dia panjang tu. Ya, orang lain 50, 40 dah pergilah. Oi, aku 80, tak mati lagi ni, sihat lagi ni, boleh mengatur orang lagi ni. Ya, tapi kamu ingat, ya, kamu akan mati nanti. Umur 100, 200 tahun kalau ada, mati juga nanti. Ya. Dan di dunia ni kamu bolehlah sayang siapa saja, tapi kamu kena ingat kamu akan berpisah dengannya nanti. Bolehlah jumpa dalam barzah, insyaAllah. Bolehlah jumpa di padang mahsyar nanti. Dan yang sebaik-baiknya dapat berjumpa di syurga. Oh, itu nampak. Ya. Dan buatlah apa saja semasa kamu hidup ni, tapi kamu kena ingat kamu akan bertemu dengan Allah SWT nanti. Dan kamu bawa lah amalan kamu itu, ya, apabila kamu berhadapan dengan Allah SWT nanti. Wallahu a'lam. Jadi sampai setakat itu saja dahulu, ya. Jemaah tuan-tuan, ya. Ambil masa sikit. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi, ya, pada masa akan datang, ya. Kita akan mulakan dengan apa? Baru masuk satu. Yang tadi bau apa? Bau pengantar. Itu apa? Tiga kuliah hari dekat. Itu syarah saya. Syarah saya pendek-pendek saja. Abang lagi hebat, lagi panjang syarah. Ya. Jadi begitulah. Ya, mengingat kepada kematian ini merupakan satu zikir. Ya, merupakan wawasan kita. Suka ke tak suka, di situlah kita semua. Ya, nak ingat banyak-banyak tentang mati, silakan. Ya, eloklah kita takut sekarang. Takut apa? Risau sekarang. Ya, risau macam mana kita nak menempuh alam barzah kita. Ya, kita nak menempuh alam mahsyar kita. Supaya dengan harapan, ya, dengan harapan risau kita di dunia ini, takutnya kita di dunia ini, Allah ganti dengan senanglah dalam barzah. Janganlah jadi kita orang yang terus lupa tentang kematian ini, lupa tentang alam barzah. Sebut rukun iman boleh, beriman dengan hari akhirat boleh. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan beriman dengan hari akhirat itu? Bukan sekadar kita nak beriman bahawa alam ini akan musnah. Bukan sekadar itu. Ya, alam akhirat ini wajib kita beriman wujudnya alam di mana keluarnya roh kita daripada mulut kita. Start pada situ kita kena iman. Ya, kita belum masuk lagi ke alam akhirat kita ni. Tetapi imannya kita dengan alam akhirat ini, setiap apa perbuatan kita di dunia ini, kita kaitkan dengan alam akhirat. Ya. Begitulah yang dimaksudkan dengan iman dengan hari akhirat. Itu alam kematian. Bila dengar tentang kematian sesiapa, ya, bila kita melawat jenazah sesiapa, dah sampai dah akhirat dia. Ya, aku bila lagi? Ya, baik. Wallahu a'lam. Jadi saya akan saja dahulu, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi kalau ada apa-apa lah, nak bertanya, nak mau penjelasan dan sebagainya.